Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua para guru sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita akan dalam majlis e-bengkel perguruan, iaitu dari tajuknya penggunaan teori PDP suatu alternatif bagi meningkatkan keberkesanan PDPR. Kita mula dengan perkenalan saya. Pengenalan saya iaitu nama diberi Ainuddin Bakri bin Mustafa Bakri. Saya juga merupakan seorang mahasiswa ijazah sarjana muda pendidikan pengajian Islam dengan nombor matrik 4201027781. Di dalam e-bengkel perguruan ini saya merupakan pegawai pentadbiran pendidikan. Dalam sebelum kita mulakan e-bengkel perguruan, kita kita kena tahu tentang apa tujuan e-bengkel ni, bagi jelas kepada para guru untuk tahu apakah yang akan dipersembahkan sekejap lagi. Yang pertama iaitu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP para guru. Galakan kepada para guru menggunakan kepelbagaian kaedah pengajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, merangsang pembinaan prinsip pengurusan yang berkesan bagi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Di mana bengkel ini sekadar berkongsi untuk bertukar-tukar fikiran bagaimana cara ketika ini para guru untuk menghadapi cabaran isu pendidikan ketika wabak menular, di mana para pelajar makin tidak lemah semangat untuk mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu di e-bengkel ni saya ingin berkongsi tentang jenis-jenis teori maklumat dan komunikasi, iaitu yang pertama teori instruktivism, yang kedua teori konstruktivism, yang ketiga teori kognitif, dan keempat teori interaksi manusia dan komputer. Apakah yang keempat-empat ini? Kita akan terus kepada slide yang seterusnya. Yang pertama untuk teori maklumat iaitu teori instruktivism. Apakah itu teori instruktivism? Iaitu proses membuat keputusan tentang kaedah pengajaran yang terbaik untuk membawa perubahan dalam pengetahuan dan kemahiran pelajar dengan memahami, memperbaiki dan menggunakan kaedah pengajaran yang bersesuaian. Maksudnya dekat sini, teori instruktivism menggunakan memberi pendedahan kepada para guru untuk mencari alternatif lain tentang kaedah-kaedah pelajar supaya skop pengajaran harian itu, maksudnya kaedah pengajaran harian itu tidak sekata, maksudnya tidak sama je, tidak sama setiap hari. Sesi kaedahnya forum je, maksudnya jenis syarahan sahaja. Maksudnya guru perlu bijak dalam mengenal pelajar. Dalam mengimplikasikan teori instruktivism tadi, saya boleh mencadangkan tentang model Ashworth, yang mana model Ashworth ni berdasarkan nama model tersebut, iaitu huruf A, iaitu analyze learner, iaitu analisis pelajar. S for start objective, iaitu nyatakan objektif. S for select, modify or make a media, iaitu pilih, baiki atau buat media. Di sini ada pilihan untuk para guru. Dan U use media, iaitu gunakan media. Dan R require learner response, maksudnya perlukan tindak balas pelajar. Dan evaluate materials, iaitu menilai dan menyemak semula bahan. Akan diperjelaskan tentang model Ashworth ni pada slide yang seterusnya.
Okey, di sini prinsip pengurusan model Azure iaitu dengan analisis pelajar. Maksudnya para guru kena kenal betul-betul pelajar yang bakal diajarilah pada hari yang berikutnya, iaitu berdasarkan ciri umum pelajar, pengetahuan dan kemahiran sedia ada serta sikap pelajar dan tindak balas terhadap pelbagai rangsangan. Maksudnya guru perlu tahulah pelajar yang akan diajar tu sama ada umurnya berapa, laki perempuan ke, setengah sekolah dia ada laki sepenuhnya. So teknik pembelajaran dengan pelajar perempuan lain, laki lain dan rendah lain dan pelajar yang menengah ke atas lain punya sesi corak pembelajaran. Dan kedua ialah penyataan objektif, iaitu guru perlu jelas tentang apakah seendasi yang sepatutnya diberikan kepada para pelajar berdasarkan pengetahuan yang sedia ada pelajar lah, supaya seendasi itu tercapai dan memudahkan sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, yang ketiga iaitu pilih, baiki atau buat media, iaitu guru kena pandai memilih kaedah yang bersesuaian lah. Maksudnya jangan kerap menggunakan kaedah yang sama. Dan yang keempat, penggunaan media. Maksudnya penterjemahan sesi pembelajaran dengan video. Maksudnya sekiranya bila kita ketika ini kita kenal bahawa para guru ketika ini menggunakan media sosial untuk PDPR kan. Kadang-kadang ada gangguan internet kan. Dengan penggunaan media ini berdasarkan video, pelajar boleh tidak ketinggalan lah tentang sesi pengajaran yang telah disampaikan oleh para guru. Okey, yang kelima ialah tindak balas belajar, iaitu interaksi dengan para pelajar. Maksudnya bila berada dalam sesi pembelajaran, walaupun tidak nampak pelajar mungkin daripada segi faktor data yang kurang, kelemahan capaian internet, para guru jangan lupa untuk berinteraksi. Mana tahu kita tak tahu sama ada pelajar itu tertidur ke, kan? Kita kena berinteraksi dengan pelajar itulah. Seperti mana bersyarah saya juga, kan? Kadang-kadang ada setiap topik akan bertanya pada para pelajar. Dan yang keenam, menilai dan menyemak semula bahan, maksudnya peningkatan semasa ke semasa. Maksudnya setiap kali lepas sesi pengajaran dan pembelajaran, para guru perlu menilai balik semula bagaimana tahap kaedah yang telah digunakan. Okey, yang seterusnya, teori konstruktivism, iaitu proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar serta membina pemahaman dan penciptaan situasi tertentu untuk membolehkan pelajar membina konsep mental yang diperlukan. Maksudnya teori ini memberi pendedahan pada para guru macam mana kita nak bagi kefahaman pada para pelajar. Macam mana susun atur yang sesuai untuk pada para guru supaya para pelajar ini tidak keliru. Tidak keliru tentang sesi pengajaran yang bakal disampaikan, iaitu teori konstruktivism ni boleh diaplikasikan dari segi model motivasi ARCS. Maksudnya attention iaitu perhatian, relevant iaitu bersesuaian dan mempunyai kaitan, and confidence keyakinan, dan satisfaction iaitu kepuasan. Di mana di sini juga teori konstruktivism memberi para guru untuk sentiasa motivasi pada para pelajar agar pelajar ini sedar bahawa pengetahuan itu adalah untuk diri mereka untuk di masa yang akan datang. Okey, seterusnya. Prinsip model motivasi
ARCS, iaitu attention, perhatian, iaitu bagaimana pengurusan model motivasi ini ialah menggunakan persembahan, menggunakan kepelbagaian tema. Maksudnya macam mana seorang guru menarik perhatian para pelajar dalam sesi pembelajaran ni. Kalau kita sekarang ni, para guru sekarang ni, kalau menggunakan slide, slide perlukan kepelbagaian, maksudnya menarik perhatian pelajar. Macam mana pelajar tengok, hari ni lain lah corak pembelajaran. Jadi benda tu memberikan semangat untuk pelajar untuk mengikuti kelas pembelajaran tersebut. Dan relevance, pengaitan antara contoh dan tema. Setengah pelajar dia punya kefahaman lain dan lain. Dan para guru perlu tengok, sekiranya pelajar bila ada soal jawab, kan, tapi pelajar ni tak dapat jawab, maksudnya pelajar itu tidak faham. Dan cara kita ialah, kalau kita ni para guru, ilmu dah tinggi dah, kan, tinggi daripada budak sekolah rendah. Tapi sebab tu percakapan kita yang tinggi ni mengurangkan kefahaman para pelajar yang dia tidak pandai faham. Dia sama-sama level dia je, dia akan faham. So pelajar perlu jadikan dirinya sebagai seorang budak, kan. Biasa kalau sekolah guru tadika, kan, tiba-tiba dia dekat luar formal, kan, normal, kan. Tapi bila kat dalam sekolah, tiba-tiba dia pun macam ala-ala pelat. Tapi tak ada pelat sangat. Kita tak patut ajar pelajar untuk bercakap pelat. Tapi gaya macam kebudak-budakan sedikit, supaya pelajar tu rasa macam, oh, mahu dekat. Okey, confidence, keyakinan, pertanyaan menambah kefahaman. Contohlah guru, kan, nak tengok sama ada budak ni betul-betul faham ke acah-acah faham je. Contohlah dalam sekolah rendah, kan, kita kata okey, 3 kali 3 berapa? Pelajar jawab 9. 9 ke? Pelajar lain cuba 9 juga. Ni ada jawab. Okey, kita tahu siapa. Kalau semua kata 9, maksudnya kita boleh faham antara puratanya pelajar fahamlah tentang matematik tersebut. Okey, satisfaction, kepuasan, pengukuhan yang berulang-ulang. Maksudnya daripada segi latihan, kan, guru tu puas tak dia punya penilaian terhadap pelajar tu. Sekiranya pelajar itu bagus, kita bimbingnya lagi. Sekiranya pelajar itu tidak menepati objektif matlamat sesi pembelajaran dan pengajaran, kita bimbinglah. Yang betul kita bagilah. Kalau kat sekolah kita boleh bagi gula-gula, kan. Kalau sini kita bagilah markah tinggi ke sedikit, kan. Okey, yang ni ustaz akan bagi bila dah masuk sekolah nanti. Okey, kita kumpul mata ganjaran, kan. Macam itulah. Sekadar kepuasan kepada para pelajar. Dan seterusnya, 5 fasa konsep konstruktivism, iaitu guru meneroka pengetahuan sedia ada murid. Ini yang perlu ada lah kalau kita guna teori konstruktivism, iaitu guru meneroka pengetahuan sedia ada murid pada permulaan suatu pelajaran melalui soal jawab atau ujian. Yang kedua, guru menguji idea atau pendirian murid melalui aktiviti yang mencabar idea atau pendiriannya. Macam tadilah, sama ada kita nak tengok kefahaman guru tu, kefahaman pelajar itu, kita duga-duga dia, kan. Sama ada betul ke? Bukan sahaja macam ni. Kalau dia dapat membalas dengan jawapan yang sebenarnya, maksudnya kefahaman pelajar itu betul lah, dia faham. Okey, guru membimbing murid mensutur semula idea. Sekiranya pelajar yang tak faham, guru perlu cuba cara yang lain untuk memberi kefahaman kepada para pelajar. Seterusnya, guru memberi peluang kepada murid mengaplikasi idea baru yang telah diperoleh untuk menguji kesahihannya. Dan yang kelima, guru membimbing murid membuat refleksi dan perbandingan idea lama dengan idea yang baru diperolehi. Okey, kita masuk pada teori kognitif.
Teori kognitif ialah proses memperoleh pengetahuan melalui maklumat yang diterima oleh persekitaran dan pembelajaran. Semua sedia maklum lah teori kognitif ni popular lah. Psikologi kan. Maksudnya dia memberi penekanan kepada mental para pelajar. Iaitu prinsip teori kognitif ni iaitu latihan untuk lebih mampu mengingati dan memahami serta menyusun suatu pengetahuan berdasarkan logik dan penyusunan strategi pembelajaran dari rendah ke tinggi berdasarkan pemahaman lebih baik dari penghafalan. Okey, maksudnya prinsip yang ada pada teori kognitif ni guru perlu peka lah daripada segi penyampaian dia kan. Kalau sekira daripada tingkatan rendah kan, dia sekadar pengetahuan kan. Kalau yang ketinggi ni sudah sampai ke tahap penilaian, analisis semua tu lah. Dan daripada pemikiran ni yang ternyata lebih baiklah untuk memberikan kefahaman. Kerana kefahaman itu terbaik kerana penghafalan tu boleh lupa. Bila pemahaman tu dah jelas kan, kalau diputar belikkan soalan pun dia akan dapat menjawab dengan baik. Dan teori interaksi manusia dan komputer iaitu proses pembelajaran mengenai cara interaksi antara manusia dan komputer serta pengaruh berkenaan interaksi ini. Maksudnya di sini guru mendedahkan penggunaan media sosial kepada para pelajar serta memberi tahu tentang keburukan sekiranya salah mengguna media sosial ini, bahananya. Okay, seterusnya iaitu teori interaksi manusia komputer. Ini dia punya prinsip. Iaitu guru menggunakan aplikasi dan media dalam proses pembelajaran. Seperti pada hari ini para guru terpaksa menggunakan media sosial. Maksudnya daripada Google Meet kan. Sebab COVID-19 ni. Dan kedua, guru menggalakkan penerokan penggunaan komputer kepada pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya bila kita mengajar satu topik secara tak langsungnya, bila PDPR ni kita kena mengajar pelajar untuk open mic ke kan. Kalau budak-budak sekolah rendah kan tak tahu kan, yang bergerak sendiri. Kalau mak ayah tahu dia akan ajarlah. Kalau mak ayah yang leka kan, memberikan anak dia sahaja belajar, guru terpaksalah untuk contoh Farhan untuk bukakan mic kan. Mic tu macam bentuk dekat Google Meet tu bahagian bawah dan dia ada bentuk bulatan macam bentuk bunga sedikit tu. Kita beri gambaran macam tu. Tekan tu. Sehingga hilang palang tu. Baru boleh bersuara. Kita memberikan cara lah untuk dia menggunakan teknologi ni. Okey, seterusnya ketiga, pembinaan hasil tugasan dan gerak kerja menggunakan komputer. Ni kalau menengah ke atas lah kita memberikan tugasan. Kalau pelajar ni banyak, kalau rendah banyak kita punya masa pula nak mengajarnya kan. Kalau menengah ni serba maklum lah. Okay. Seterusnya ni sedikit selingan lah kaedah PDPR yang mana yang sedia maklum para guru telah gunakan, iaitu live streaming, rakaman video. Maksudnya kalau sekiranya kelas tadi ada gangguan kan, pelajar boleh lihat balik semula. Nota infografik ni macam peta minda. Perbincangan ni maksudnya kalau dalam sesi pembelajaran ni memberi kumpulan-kumpulan, ada pembincangan di situ, dan kuis bentuk latihan, forum seperti yang maksudnya di kelas lah, ada bersoal jawab, dan lakonan ni seperti saya sekarang ni, saya membuat lakonan sebagai pegawai pentadbiran pendidikan, dan projek tugasan ni biasanya menengah ke atas lah, membuat kepelbagaian projek tugasan.
Dan AABM iaitu alat bahan bantu mengajar berasaskan multimedia. Sedia maklum, slide PowerPoint ni adalah lebih dekatlah dengan para pelajar ketika PDPR, penggunaan komputer, LCD projector, guru perlu mahirlah menggunakan teknologi. Rangkaian networking, penggunaan akses internet, memuat naik nota berkaitan pengajaran ke laman sosial sebagai rujukan. Maksudnya kadang-kadang ada gangguan internet kan. Jadinya guru boleh share kepada dalam grup WhatsApp ke kan, grup WhatsApp ibu bapa kan dan pelajar. Dan seterusnya, kesimpulan, teori hanya salah satu alternatif kerana ianya hanya sekadar pendapat yang dikemukakan untuk mendanakan suatu perkara. Teori juga merupakan sokongan bagi ke arah pembelajaran yang bersepadu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan keperluan pelajar. Maknanya di sini bahawa teori ini salah satu alternatif lah untuk para guru yang sekarang ni mungkin ketandusan idea untuk mencari kaedah-kaedah kan. Kadang-kadang bila kita dah belajar, bila bekerja kita dah lupa dah apa pedagogi yang sebenarnya. Para guru kena serba sentiasa ulangi ni lah sesi pembelajaran kita di IPT. Okay. Sekian daripada itu perkongsian e-banking perguruan penggunaan teori PDP suatu alternatif bagi meningkatkan keberkesanan PDPR. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Sekiranya ada apa-apa soalan, pergi ke pembentang yang seterusnya.